Kenapa? Saya yakin kerana tajuk hari ni keluarga dan kejaya. Stereotip kalau keluarga itu ini orang perempuan yang kerja, betul tak? Kursus keibu bapaan yang ramai datang ibu, bapa tak datang. Kursus pendidikan anak-anak, seminar pendidikan anak-anak yang ramai datang ibu, bapa tak datang. Kursus bapa misali yang datang ramai ibu juga. Betul tak? Kenapa? Kerana stereotip. Okey, walhal surah Nisa ayat 34 sebut apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pelindung pada wanita. Dan Yusuf Al-Qaradawi kita bincang tentang ayat ni, dia kata ayat ni berkaitan dengan qiwamah fil bait. Dia kata kepimpinan di rumah. Sebab ada yang gunakan ayat ni mengatakan perempuan tak boleh jadi pemimpin, tak boleh jadi apa tu, ahli politik, tak boleh jadi menteri, tapi jadi bos dekat syarikat boleh pula kan. Okay. Tak boleh jadi, sampai nak cari pengurusi masjid pun tak boleh. Pengurusi masjid bulat boleh tak pilih di kalangan orang perempuan? Tak boleh, walaupun datuk ke datuk seri, walaupun profesor apa, ke pengurusi masjid bulat wanita. Sekretari tahun ni bertanding jadi pengurusi, kata tak boleh. Sebab apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ayat tu applicable tentang kat rumah, tentang kepimpinan di rumah. Itu pun bila kepimpinan di rumah, tapi bila cerita tentang pengurusan keluarga, ibu. Pengurusan anak-anak, ibu. Jadi kat mana bapa? Tengok EPL. Okey, sudut pandang lain juga. Di mana bapa? Okey. Sudut pandang lain. Begitu dengan persidangan. Lagi kan? Lagi? Okey. Fake sedunia, majma' fake yang kali ke-16 di Dubai pada 9 hingga 14 April 2005 bincang panjang tentang benda ini. Boleh cari dekat internet dia punya detail tentang perbincangan tersebut, yang mana mereka telah letakkan garis-garis panduan. Dan saya kira seminar kali ini bukan nak bincang tentang wanita boleh kerja tak boleh kerja, itu bidang lain. Kita nak bincang realiti yang ada ialah wanita telah bekerja. Tadi Ustaz Fauzi ada bacakan yang kebanyakan wanita keluar bekerja adalah kerana tuntutan ekonomi. Ya, tetapi bukan segala-galanya. Dia sebut tentang tuntutan ekonomi ya. Kalau kita lihat, ini berdasarkan Jabatan Perangkaan punya statistik 2010, pendapatan di bawah RM1,500, pendapatan per kapita, pendapatan isi rumah, household income di Malaysia, agak-agak berapa peratus rakyat Malaysia di bawah 1,500? 50%. Separuh rakyat. Sebab tu yang terima prima ramai. Ramai kan? 1,500, 50%. Yang di bawah RM3,000, miskin kota, tahap kemiskinan, bawah paras kemiskinan di Malaysia ni 3,000. Kalau miskin kota, berapa persen? 70. Kalau duduk dekat Curug Tok Kun ke Kubah Menerung, dia tak jadi miskin lah. 3,000 tu cukup, sebab kat rumah boleh belayam, boleh tanam dan sebagainya, boleh buat sawah padi, dan kebanyakan dia punya pendapatan pun 6 bulan sekali lepas menuai. Tapi kalau di bandar, duduk di Kota Damansara, rumah murah Kota Damansara, rumah pangsa di USJ, dekat mana duduk USJ, tapi rumah pangsa kan. Duduk di mana? Dekat Bangsa South, lembah pantai kat belakang. Pantai dalam kan. Dekat Bangsa South. Dulu namanya Pantai Dalam tu, tapi sekarang dah tak ada Bangsa South, dia duduk kat belakang tu. Kan? Ataupun yang duduk mana? Bangsa. Wah, ini Bangsa boys ni. Yalah, duduk kat Flat Faham, Seri Faham. Itu pendapatan isi rumah kebanyakan kurang RM7,000. Ramai penerima beri kat situ. Jadi dalam keadaan seperti itu, breadwinner bukan hanya sekadar breadwinner, tetapi breadwinners. Suami tak boleh keluar seorang-seorang, isteri kena keluar, kerana suami itu kena dua kerja satu waktu. Jadi persoalan kat sini ialah tuntutan ekonomi yang pertama. Yang kedua, reality. Boleh kita pergi
Okey. Itu kita cerita tentang ekonomi di belah bawah, di belah bawah pendapatan yang rendah yang terpaksa keluar untuk bekerja. Yang kedua, wanita keluar bekerja. Kenapa? Kalau wanita tak keluar bekerja, negara ini bukan sekadar ekonomi, dari segi sosial strukturnya akan runtuh. Kenapa? Kalau kita lihat berdasarkan laporan Kementerian Wanita, Kementerian Pembangunan Keluarga dan Wanita keluarkan 2012, yang pada waktu itu menterinya lah Datuk Seri Najib. Tak betul. Selepas dia gantikan Datuk Seri Syarizal. Okey, wanita di dalam bidang pekerjaan profesional. Tadi kita cerita tentang kerja yang biasalah, yang income kecil. Tapi dalam kerja profesional, wanita merupakan 54.8% anggaran 622,000. Daripada keseluruhan 1.190 juta pekerjaan profesional yang wujud di Malaysia. Jadi profesional kat Malaysia, wanita lebih ramai daripada lelaki. Bayangkan kalau tak boleh kerja, berhenti kerja semua. Less than 50% profesional dah tak ada. Yang bekerja saja, apa akan jadikan? Ada orang kata, kena diisi oleh orang lelaki lah. Takkan nak suruh budak serenti tu kerja pula. Kan? Okey. Kemudian 46, daripada itu 46.2% daripada 25,698 doktor perubatan di seluruh negara adalah wanita. Nearly 50%. Bayangkan kalau wanita tidak keluar bekerja, tak ada doktor, siapa nak sambut kelahiran anak? Dan baru ni pun ada yang rakan saya sendiri, Dr. Zulkifli Bakri, keluarkan kata doktor lelaki tak logik untuk sambut kelahiran. Jadi kalau orang beranak, terpaksalah mak bidan kampung. Sebab kalau wanita tak boleh kerja jadi doktor, lelaki pun tak boleh kerja jadi sambut kelahiran, siapa nak sambut kelahiran? 49.2% daripada 14,188 peguam di Malaysia pula adalah merupakan wanita. Nearly 50%. Okey. Ini lebih mengerikan Dr. Syamsul Dr. Syamsul tadi. 63.2% dari keseluruhan 4,289 dentis juga merupakan wanita. Kalau wanita tak keluar bekerja, habislah kita dengan gigi yang bengkak. Reality. Okey. Seterusnya Zin. Azim keluar bekerja. Okay. Kaum wanita juga mencatat peratusan tertinggi dalam sektor pekerja sokongan pekeranian dan juga sektor pekerja sosial dan sains kesihatan, di mana 70.6% dari keseluruhan 1.1365 pekerja sokongan pekeranian di Malaysia adalah wanita. Kita pergi dekat universiti ke, pergi kat pejabat-pejabat, sektor swasta, sektor awam, kebanyakan kerani-kerani, PA dan sebagainya, wanita. Kalau bagi lelaki, dia selalu menculas. Manakala di dalam bidang pekerja sosial dan sains kesihatan pula, sebanyak 73.3% dari keseluruhan 379,900 pekerja merupakan dari kaum wanita. Okay. Seterusnya, di sektor pendidikan, ini lebih mengerikan lagi. Bukan mengeri, tak, ini fakta kan. Lebih daripada 500,000 juta guru dan pensyarah di Malaysia adalah kaum wanita berbanding 260,000 saja lelaki. Maksudnya 66.7% daripada guru-guru yang wujud di Malaysia adalah wanita. Bayangkan kalau wanita tidak boleh bekerja di Malaysia, anak-anak kita tak pergi ke sekolah dan duduk kat rumah main PS3. Okey, ini semua maklumat daripada Statistics on Women, Family and Community 2012, terbitan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat 2012. Okey. Realiti, penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan di Malaysia merupakan suatu yang signifikan. Wanita bukan hanya sebagai penambahan kepada tenaga kerja lelaki ataupun sekadar merancangkan suasana pekerjaan. Berdasarkan statistik, wanita merupakan sebahagian dari tenaga kerja utama kepada pembangunan negara dan kestabilan masyarakat di dalam kerangka yang lebih luas. Okay, realiti lagi. Okay. Apa yang perlu dibincangkan pada hari ini ialah cara untuk mengimbangkan di antara keluarga dan kerjaya di dalam keluarga Muslim, di mana kedua-dua suami isteri keluar bekerja. Okey. Dia kalau kita lihat, bukan sekadar stereotip, tetapi kalau kita katakan sebahagian daripada sistem konvensional itu sendiri, iaitu biasanya wanita duduk rumah dan itu hak wanita untuk
Dia pilih sama dia nak kerja tak kerja. Saya selalu kata kita kena memberdayakan wanita. Tahu memberdaya, bukan memperdayakan. Memberdayakan. Ataupun bahasa lama dia kata memperkasakan wanita. Tapi ramai lebih suka rujuk balik kamu dewan, dia kata perkasa tak sedap. Dia kata kita memberdayakan supaya ada daya. Sebab itu lebih dekat dengan empowerment. Perkasa dia tak ada jadi empowerment. Dia terjemahan lain. Tapi kalau berdaya itu adalah empower. Memberdayakan wanita itu, wanita tidak boleh dipaksa keluar bekerja, dan wanita tidak boleh dipaksa untuk tidak bekerja. Pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan wanita. Maksud saya macam kurang bersetuju bila okey, polisi kita di sektor pekerjaan kita nakkan wanita keluar. Siapa hang nak paksa orang suruh pergi keluar bekerja? Kita tunduk pada market. Ya, betul market, demand dan sebagainya. Tetapi choice atau pilihan itu wanita yang buat. Kalau wanita kata pada suami, abang, I tak mau kerja, I nak duduk rumah. Semput aku nak kerja tampung. Itu tanggungjawab abang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itu hak wanita. Tetapi tak adalah wanita yang sekejam tu, saya yakin kan. Ada rumah nak buat apa? Saya nak kemas rumah. Kita takkan ada yang selalunya bila perkahwinan itu diasaskan adanya unsur mutual consent, mutual responsibility. Kita saling setuju untuk faham. Okey. Itu hak. Tetapi jika wanita terpaksa keluar bekerja, dia terpaksa compensate. Salah satu daripada tugasnya iaitu mendidik anak-anak, menjaga rumah. Jadi kat sini dia kena kongsikan seperti mana dia sepatutnya dia tidak keluar bekerja ikut pilihan dia. Patut suami yang kena bagi kat dia, tapi dia terpaksa keluar for whatever reason. Jadi kat sini berlakunya, izinkan saya guna perkataan yang saintifik sikit, adanya architectonic shift, tectonic plate shift. Okay. Tak apalah, itu tak faham balik boleh Google. Adanya perubahan kepada kerangka ke institusi keluarga, iaitu tanggungjawab di rumah kena kongsi bersama. Sebab apa? Tanggungjawab untuk cari nafkah dan kena kongsi bersama. Jadi tanggungjawab di rumah juga kena kongsi bersama. Tak boleh macam suami kata, alah, ni bukan kerja aku, ini kerja orang perempuan. Biasa kan dialog tu. Untuk yang belum berkeluarga, dia tak biasa dengar lagi. Baru berkeluarga pun belum dengar lagi. Anak dah masuk, dah ambil PMR, dengar alam dia tu, ini bukan kerja aku, ini kerja orang perempuan. Sampai kan nak basuh pinggan pun tak nak, ini kerja orang perempuan. Bila. Okey. Jadi kegagalan untuk memberikan keseimbangan antara keluarga dan kerjaya menyebabkan banyak kesan negatif di dalam kehidupan masyarakat. Okey, saya tidak ada angka statistik di sini. Tetapi inilah lazimnya berlaku. Tak percaya, baca Mastika dan juga baca Harian Metro. Itu rujukan utama di dalam memahami masyarakat kita, kan? Harian Metro dia tak pernah tipu. Cerita dia semua betul. Sebab cerita dia semua sensasi. Jadi suami isteri lari daripada rumah, kan? Kenapa? Kerja dia lari ikut bangla, kan? Bangla lebih handsome. Cuma tak boleh nyanyi negaraku saja. Anak-anak terabai, suami isteri ke rumah, jadi anak menjadi mat rempit, menjadi mina bosial dan sebagainya. Sebab apa? Suami isteri keluar bekerja. Dia ada dua. Kadang-kadang kata, wah, ini sebab himpitan keluarga. Dia kata mak terpaksa keluar, ayah keluar kerja pagi, malam dan sebagainya, anak-anak tu. Ni memang betul. Saya ingat dulu. Ingat sama dulu. Lama tak lama pun tahun 2000-an. 2013, dan tu anak-anak murid saya masih belajar dekat matrik lagi. Zaman saya muda, sekarang masih muda lagi. Tapi dulu muda sangat. Kita buat program macam di Taman Medan, di Kampung Medan, di kampung apa tak nama-nama kat belah-belah sana tu lah. Jadi rumah setinggan kebanyakan. Kampung Lanun, tak tahu ada lagi tidak sekarang. Tu ada Kampung Lanun, Kampung Kucing apa kan. Dekat kawasan-kawasan BJ ni lah. Jadi bila kita pergi buat program, kesian bila tanya dengan budak-budak ni. Budak ramai datang bukan kena program, kena makan free. Kita kasi makan program muai.
Dan dia seronok bila ada orang nak tanya dia, nak bercerita, nak duduk sekali. Dia kasih sayang. Jadi bila tanya, kebanyakan mereka tidak ada cita-cita. Tak nampak apa untuk hari esok. Esok masih ada kan, tengok malam. Tetapi bagi mereka, ya esok masih ada, tapi apa aku nak jadi esok aku tak tahu. Dan bila kita tanya macam mana keluarga kebanyakan ayah mereka keluar pagi, balik malam dan mereka tak pernah jumpa hari Ahad, tidur kat depan ruang tamu, tekangkang atas sofa gitu sampai lagi petang. Bangun malam, kadang bangun marah-marah, siap untuk kerja esok. Jadi begitu rutinnya. Cuti pun kerja apa? Kadang separuh tu malam jadi jaga, siang jadi driver, kadang siang jadi driver, malam jadi buat kerja lain kan. Mak pula bangun pukul 4 pagi, 5 pagi buat kuih. Siang sebelum pergi kerja letak kuih, siapa tu kemudian kerja kilang, balik dah kena siapkan buat tepung lah, apa semua nak buat orang Johor kita panggil penik paipuk, karipap. Kalau Johor karipap tu yang mamak punya tu, yang karipap. Okay. So itu kehidupan mereka. Ada yang jadi anak-anak terbiar. Bila terbiar gitu kadang itu satu suasana di kawasan PJ. Suasana lain pula di kawasan PJ yang hilir. Section 14, section 16, section yang kebanyakan yang ahli karya pada Masjid Bulat dia lain. Maknya mungkin jadi lawyer, bapanya jadi doktor, ataupun bapanya politician, maknya pun ketua cawangan dan sebagainya. Keluar pagi petang, jadi anak-anaknya dia beza. Kalau yang dekat Taman Medan, anaknya merepit. Kalau di kampung-kampung yang Kampung Lanun dan sebagainya, anaknya merepit ataupun duduk isap ganja gitu. Kalau untuk yang duduk di kawasan elit, anaknya duduk dekat kelab malam di Bangsa, ataupun duduk di sekarang yang baru tu Gardens Valley. Tapi isu yang utamanya ialah keluarga terabai apabila tidak ada keseimbangan kat sini. Okay, masalah keretakan rumah tangga, anak-anak terbiar, penceraian adalah kesan sering timbul. Keperluan untuk memahami panduan dan petunjuk syariat dalam memberikan bimbingan untuk keseimbangan keluarga amat tak perlu. Okey, apakah langkah seterusnya? Mana Azim ni? Keluar bekerja. Bekerja dekat situ ada. Okey, tanggungjawab kekuatan di zaman moden serta mencabar ini perlu dia ada konsep yang menyeluruh. Penghayatan terhadap konsep mas'uliyah mutakamilah, iaitu tanggungjawab bersama ataupun mutual responsibility diperlukan untuk memastikan agar tuntutan keluarga dan juga kerjaya boleh diseimbangkan. Okey, apa yang akan dikemukakan beberapa poin ini merupakan cadangan-cadangan. Ini bukan merupakan solusi mutlak, bukan penyelesaian mutlak. Dan keduanya, apa yang dilontarkan ini sebahagian pandangan dan ini hanya sesuatu untuk trigger anda sekalian untuk mencari solusi-solusi yang lain. Kadang-kadang ada orang kata, kalau motivator dia boleh selesaikan semua masalah. Untuk masalah anak dan sekalian, perlu lakukan yang pertama, yang kedua. Biasalah tips jadi ibu bapa yang pertama, kedua. Tengok dia sendiri ya, anak tak tahu apa kau kita berai. Tapi itulah hebatnya motivator. Orang dengar cara nada suara cakap. Ini bukan kerja saya. Kerja saya ialah memberikan beberapa cadangan dan seminar ini pun dibuat bukan untuk memberikan penyelesaian, tetapi mungkin memberikan beberapa persoalan lagi untuk anda sekalian rumuskan penyelesaian sendiri. Dan ini bukan yang mutlak, bukan yang inilah this is the answer, kan? Program ini membuka ruang untuk anda sekalian mengorak langkah yang lebih jauh lagi. Okey, mengharmonikan antara ideal dan realiti. Yang pertama, meningkatkan kesedaran individu terhadap kefahaman Islam yang sebenar dan keperluan hidup bermasyarakat. Di dalam kes ini saya tidak ada kompromi. Saya seorang yang konservatif. Iaitu kalau inginkan keluarga sejahtera, inginkan keluarga yang aman damai, bukan kita katakan ini berlaku dan ini merupakan silver bullet, tetapi berdasarkan kajian empirikal inilah yang berlaku. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, inilah yang berlaku. Apabila orang yang memiliki kesedaran Islam yang benar, kesedaran Islam dan mengamalkan kehidupan dengan kehidupan bersyariat, biasanya keluarga lebih terjamin. Mungkin ada kata, siapa kata itu ada orang dakwah bercerai berai, saya tahu.
Itu ada ustaz, ustazah, apa anak terbiar jadi magian dan sebagainya. Memang ada, saya tak nafikan. Tetapi itu satu dua kes, unique cases. Kan? Tetapi secara majoritinya, kalau kita buat apa ni, guna apa kuantitatif pun, very significant answer, jawapan yang ghalib, min babil ghalib kalau bahasa Arabnya, ialah kebanyakan mereka yang mengamalkan kehidupan bersyariat, mengamalkan Islam, keluarga yang berteraskan Islam, keluarga mereka lebih stabil, lebih selamat. Kenapa? Dia tahu batasnya, dia tahu bordernya, dan yang paling pertama, dia tahu untuk apa dia hidup, untuk apa dia berkeluarga, untuk apa dia berkahwin, untuk apa dia ada anak-anak, dan ke arah mana dia nak pergi. Jadi benda tu jadi paksi dalam kehidupannya. Dia takkan lari daripada radius itu. Konsep tauhid dan ubudiyah sebagai panduan manusia dalam kehidupan. Tauhid tahu kita beriman bahawa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, dan dia cipta kita ada mission. Mission kita kat bumi ini untuk jadi khalifah, dan kerja kita untuk laksanakan syariat dalam kehidupan kita, jauhkan dosa, dan ini semua untuk kita kembali bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti. Dan cara yang terbaik, kehidupan yang berjaya di dunia dan akhirat ikut kerangka tauhid, ialah dengan ikut panduan Islam, ikut panduan yang syarak telah berikan. Ubudiyah, apa maksud ubudiyah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk jadi hamba abdi. Bukan? Betul ke konsep ubudiyah tu maksudnya mengabdikan diri? Apa makna Islam? Submission, selamat kan, sejahtera kan. Tapi Islam juga istislam. Islam itu, submission itu termasuk di dalam maksud Islam itu sendiri. Tunduk dan patuh, tunduk dan ikut. Ubudiyah ini kita tunduk dan ikut dengan conscience, dengan kesedaran kita. Kalau hamba abdi ni konotasinya buruk kadang-kadang kan. Tapi ini kita jadi hamba pada Allah Ta'ala. Dan lebih penting, konsep ubudiyah ini ialah pembebasan. Ini kan orang tak faham. Orang kata, ubudiyah ni kehambaan. Tak, dia ada unsur kebebasan, dan ada unsur ikhtiar. Kita perasan tak, Allah Ta'ala tak paksa kita. Liman sya'an yu'min falyu'min, wa man sya'an yakfur fayakfur. Siapa nak beriman, beriman. Tak nak beriman, lantak hang. La ikraha fid din. Tak ada. Kita nak untung, nak selamat, kita ikut. Tak nak, itu kita tanggung. Konsep ikhtiar ini kadang kita lupa kan. Dan jadi konsep ubudiyah ni, adanya konsep apa? Adanya konsep kita suka rela. Kita pilih. Ini choice kita. Kebebasan dekat situ untuk kita pilih menjadi hamba. Tak ada orang boleh paksa kita. Ikut suka kita. Kita nak beriman, tak nak beriman. Tapi Allah Ta'ala dah beritahu, kalau beriman macam ini, kalau tak beriman macam ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan bagi pada kita yang baik dan yang buruk. Pilih yang baik, kita pilih baik. Yang buruk, kita tahu mana tempatnya. Okay. Dan pemahaman terhadap tauhid dan ubudiyah ni, kita akan rasa bahawa kehidupan berkeluarga adalah ibadah. Waktu kita luang bersama keluarga, mendidik anak-anak, waktu isteri menguruskan rumah tangga, waktu suami mendidik isteri dan anak-anak, kita rasa itu sebagai ibadah. Jadi bila kita lakukan dengan suka rela kita, dengan pilihan kita, dengan choice kita, ini menjadi sebahagian daripada self-satisfaction, ada self-esteem kat situ. Tapi kalau kita rasa terpaksa, dia takkan pergi mana-mana. Lepas tu saya teringat, minta maaf saya tanya, kebanyakan yang audience muslimah di sini mengenakan hijab, ya? Siapa yang paksa anda untuk berhijab? Suami. Oh, aku kenalah pakai, suami aku suruh pakai. Dah kahwin ni kena ikut cakap suami. Oh, Tuhan cakap kau tak nak ikut, suami cakap baru kau ikut. Dia lupa konsep tauhid tu tadi, ya? Lupa konsep tauhid. Ada orang barat, ni isteri saya pernah kerja dekat sekolah dulu, head teacher, guru besarnya.
tanya WhatsApp. Okey. Dia tanya apa? Dia kata apa? Suami paksa suruh pakai. Dia kata kamu pakai tudung ni sebab suami paksa suruh pakai kan? Itu mentaliti. Itu persepsi. Dan baru ni lepas keluar pandangan rakan saya Dr. Zulkifli yang doktor lelaki tidak boleh sambut kelahiran, itu pandangan masing-masing, itu ijtihad masing-masing lah. Jadi ada seorang daripada Terengganu terus buat surat kepada hospital, tak benarkan doktor lelaki sambut kelahiran anak saya jikalau isteri saya melahirkan anak. Saya tak happy dengan surat, minta maaf. Apa isteri tak reti nak nulis ke? Choice adalah di tangan isteri, kan? Suami tugas dia memang qawamun 'alan nisa. Dia membimbing. Apa dia tak percaya pada isteri dia kan? Apa tak cukup pendidikan dia didik isteri, dan isteri dia tidak boleh diberdayakan ke? Sampai kan sendiri tak boleh dapat keputusan, sampai kena suami buat keputusan, sampai kena ikut. Betul lah kita kena patuh pada suami, tetapi patuh itu kena ada berdasarkan ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dia kena ada berdasarkan kita punya pilihan, berdasarkan hujah, berdasarkan conviction kita. Bukan kerana kita tunduk dan patuh pada suami. Tunduk, tak. Kenapa kita kena tunduk dan patuh? Minta maaf kalau saya pergi lebih sikit. Kenapa kita kena tunduk dan patuh pada Tuhan? Terpaksa sebab dia Tuhan. Kita kena ada kepastian, kita kena keyakinan bahawa memang Tuhan berikan yang sebaiknya untuk kita, dan bila kita pilih, itulah pilihan yang terbaik yang telah berikan untuk kita. Dan kita sebagai hamba-Nya kena tunduk dan patuh kerana apa? Kerana di atas kesedaran kita. Begitu ya, macam kes tutup aurat, keluar bekerja dan sebagainya. Oh, suami tak bagi ilah. Suami dengan Tuhan mana lebih besar? Tuhan tak bagi. Jadi ini kita clear. Jadi suami saya memilih pendapat ini, dan sebagai isteri saya bersetuju dengannya berdasarkan pendapat 1, 2, 3. Tak, maksudnya tak, ini macam nampak macam lawak lah kan? Tetapi inilah konsepnya. Maksudnya anda semua, minta maaf suami Bila lepas ni korang dia sikit-sikit dia kata kena ada hujah kan? Tak. Maksudnya anda ikut berdasarkan hujah, kena berdayakan. Tapi bukan saya nak suruh lawan suami kan? Tundukkan dan kepatuhan. Nak lawan pun, kalau lawan membuta tuli itu gila ke kan? Tak, maksudnya benda kita pilih itu berdasarkan conviction, kesedaran. Dan kesedaran mestilah berprinsipkan kepada tauhid, berdasarkan konsep ubudiyah, berdasarkan konsep serah, inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mamati lillah ta'ala, kan? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tahu Dia yang ciptakan kita, dan inilah yang terbaik untuk kita. Jadi matlamat hidup yang jelas. Kalau bagi keluarga yang dia pun tak tahu untuk apa dia berkeluarga, sekadar tak untuk apa dia hidup, ke arah mana dia hidup, dia pun tak tahu kenapa keputusan dia buat tu, apakah dasar pada keputusan dia tu. Ini problem lah, jadi timbul masalah di kemudian hari. Walaupun tak semua, tetapi kebanyakannya. Yang kedua, kepentingan ilmu dan islah di dalam menghayati nilai kekeluargaan berterakan syarak. Subhanallah, saya rasa agak seronok lah hari ini yang datang. Kebanyakan walaupun masih belum berkeluarga, masih belum berkejaya, ingin tambahkan ilmu. Dan yang telah berkeluarga dan yang telah berkejaya juga ingin tambahkan ilmu. Dan ilmu ini satu samudra yang luas yang boleh kita, yang tidak akan habis, ilmu Allah SWT ini. Tapi yang penting, ilmu saja tak cukup. Dia kena ada satu konsep lain, satu konsep mukmin yang tak boleh dipisahkan daripada kehidupannya, iaitu konsep islah. Apa konsep islah? Dulu Ikram ni namanya Jamaah Islah Malaysia. Islah tu dia satu tema, satu theme yang besar dalam kehidupan Muslim kita. Nabi-nabi semua diutuskan oleh Allah SWT untuk buat islah. Mukmin ini sikapnya untuk buat islah. Okey, kita cakap bahasa yang mudah, islah ni usaha berterusan ke arah kebaikan. Daripada tak baik kepada baik, dah baik kepada lebih baik, dah lebih baik kepada perfect. Perfect itu tak akan dapat dicapai. Jadi usaha untuk capai perfection itu dia berterusan.
sampai mati. It is an endless journey. Kesempurnaan